بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله. Saya tak bawa kitab hikam tu, tertinggal semalam. Jadi kitab hikam yang kita baca tu tak bawa lah. Pasal tak tahu lah nak ngaji apa. Nak ngaji apa ni? Ada apa-apa tak? Nak sedang apa-apa tak? Ngaji apa-apa kan? Ha? Pasal Ramadan? Sedang? Ya. Dah cerita pasal apa tak? Tak ada apa? Pernah bagi tajuk kan? Tak ada? Pasal Ramadan apa pasal Ramadan? Pasal Ramadan insyaAllah. Ramadan. Okay, Alhamdulillah kita dah masuk kepada hari yang ke-14 bulan Ramadan. Sangat cepat masa berlalu. Benarlah sabdaan Nabi SAW, akhir zaman ni setahun macam sebulan. Allah SWT sanah tu kasyahar. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam satu percikan api saja, sehari macam sejam, dan sejam macam satu percikan api saja. Itu hadis Nabi SAW. Maka sedang tak sedang, pejam celek Allah SWT. Kita tengok tarikh, kita tengok apa kalender, rupanya kita telah masuk ke 14 Ramadan dah. Dan malam ni malam 15. Baca doa kunut itu pada malam ke-16. Karena doa kunut itu dibaca dipanggil setengah yang kedua. Jadi 15 ni dipanggil setengah yang pertama, masuk 16 tu dia masuk setengah yang kedua. Setengah yang kedua Ramadan barulah baca doa kunut. Dan sunatlah membaca doa kunut secara berjemaah, salat witir secara berjemaah. Dan Allah SWT itulah mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain macam mazhab Hanbali, kunut mereka daripada awal Ramadan lagi. Bila satu Ramadan dah kunut waktu witir tu, waktu rakaat yang last witir tu. Kita tak apalah mana-mana pun, tetapi yang pastinya kita telah sampai hampir setengah dah Ramadan. Malam ni malam 15, setengah dah. Allah senang. Cuma problem sekarang ini, bagaimanakah 14 hari yang kita lalui ini, adakah bagus ataupun sebaliknya? Allah senang. Kita nak tahu baik tak baik amal kita pada 13 hari sebelum ini, kita boleh tengok bagaimana hati kita. Tarawih ni semua boleh buat, baca Quran semua boleh buat, tapi hati tu waktu sembahyang tarawih, hati tu waktu mana baca Al-Quran, yang itulah yang paling penting sekali, iaitu perasaan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang. Jangan jadi manusia pelik. Manusia pelik ni manusia yang ada perasaan dengan makhluk tetapi tidak ada perasaan dengan pencipta makhluk. Ada perasaan dengan makanan, ada perasaan dengan tidur, ada perasaan dengan minuman, ada perasaan dengan harta, ada perasaan dengan duit, ada perasaan dengan kenderaan yang elok, ada perasaan dengan orang ni, ada perasaan dengan orang ni. Di perasaan kasih kepada Allah yang menciptakan semua tu tak ada. Pelik. Patut cinta yang menciptakan, bukan hanya cinta kepada yang diciptakan. Karena tanpa diciptakan oleh pencipta tidak akan ada yang dicipta. Allah senang. Maka mencintai yang mencipta ataupun pencipta itu lebih utama dan lebih besar.
Maka sembahyang tarawih kita ini sangat penting, dan puasa Ramadan kita sangat penting. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Allah senama. Allah senama. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maksud dengan penuh keimanan? Allah senama. Dia yakin apa yang dia buat itu adalah apa yang diketahui oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan adat dia panggil. Ada orang dia puasa sebab kawan dia puasa, mak dia puasa, ayah dia puasa. Ini bukan dengan sepenuh keimanan. Ada orang puasa dengan kesedaran Allah suruh ni. Tak berani tak puasa, tak berani nak batalkan puasa. Kerana iman dia kepada Allah, takut pada Allah, fikir banyak kali. Allah senang. Sebab itu Allah firman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian mereka beriman, difardukan ke atas kalian puasa seperti difardukan ke atas umat-umat terdahulu. Untuk apa puasa ini? La'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu puasa ini Allah SWT dia dapat mengubah hati kita daripada kosong dan keras untuk merasakan ketakutan kepada Allah, membawa hati kita pada kelembutan hati untuk merasakan gerun dan takut pada Allah. Tengok orang puasa ni, dia tak berani makan dah waktu mana nak dekat azan dah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, sunat kita imsak tak wajib, tapi sunat. Sunat kenapa? Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Ditanya kepada seorang sahabat Rasulullah, berapa masa di antara sahur Nabi dengan solat subuh? Itu azan subuh lah. Kata sahabat lebih kurang 50 ayat Quran. Fatihah kalau kita baca 7 kali, Fatihah ada 7 ayat. Kalau dibaca 7 kali jadi 49. Lebih kurang 50 lah kita kata. Berapa lama kita baca Fatihah 7 kali ni? 5 minit dah kot, 10 minit dah, lebih kurang 10 minit. Kita baca tertil dengan tajwidnya, dengan mungkin dengan dipanggil apa, dengan lagunya, mungkin perlukan 10 minit. Lebih kurang 5 minit ke 10 minit Nabi SAW dah berhenti makan sahur. Kerana Allah SWT, puasa ini dia masuk time dia waktu mana fajar, waktu subuh lah. Bila masuk saya waktu subuh, Allah SWT, Bilal akan azan. Allah SWT, waktu itulah mulalah puasa kita, dan mulalah siang ini kita diperintahkan puasa fajar. Daripada fajar sampai terbenam matahari. Siapa yang masih makan waktu mana fajar telah keluar, itu cahaya putih pada timur, yang panggil fajar, terbit fajar, fajar sadiq, masuk tu subuh, maka puasa dia batal. Makan dia tengok, lah, orang dah azan dah 5 minit tadi, batal puasa dia. Tetapi tidak boleh dia makan pada hari itu dan minum. Wajib bagi dia untuk imsak, wajib hukumnya imsak. Imsak ni apa? Tak makan tak minum macam orang puasa, menghormati siang Ramadan. Tetapi tetap dia dapat pahala juga. Pahala apa? Pahala imsak, pahala tunaikan perintah imsak. Pahala puasa tak dapat. Pahala tahan makan minum untuk menghormati siang Ramadan tu dapat pahala. Kalau dia makan buat macam biasa, haram pula, tak boleh. Allah SWT. Jadi Allah SWT berkenaan dengan Allah SWT, orang yang makan sedap-sedap dah masuk subuh, maka batal puasa dia. Macam tu juga orang yang bila buka puasa, dia ada khilaf ulama banyak. Maksudnya ini kita ambil pandangan yang lebih kuat lah. Al-Imam An-Nawawi ada berpandangan berkaitan dengan bagaimana hukumnya orang puasa, lepas tu dia pergi buka awal sebab azan awal, macam yang berlaku kat Sabah itu. Dia awal 4 minit tak salah, banyak tu, awal banyak tu. Ataupun contoh lah, bila kita sini tersilap tengok jam ke apa ke, dia azan awal, seminit awal ke 5 minit awal ke, kita pun buka puasa. Dan kita dapat ketahui bahasanya kita buka puasa awal sebelum terbenam matahari.
Apa hukum dia? Wajib qada. Puasa batal dan wajib qada. Puasa batal dan wajib qada. Jadi Allah senang amat. Itu bagaimana hukum hakam puasa. Jadi Allah fardukan puasa untuk kita bertakwa kepada Allah, takut pada Allah SWT. Takwa ini adalah perasaan gerun, perasaan takut dan perasaan kasih pada Allah SWT. Kita puasa dah 14 hari, timbul dah takut pada Allah tu, timbul dah kasih pada Allah tu. Kalau tak timbul lagi, maksudnya puasa kita tak pernah kena tu, tarawih kita masih lagi kurang betul tu. Maka perbetulkan puasa kita, perelokkan adab kita, perelokkan hati kita waktu mana puasa dan juga sembahyang malam, supaya kita mendapat ketakwaan kepada Allah SWT. Juga keampunan dosa. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia pandang Allah suruh ni bukan tiru-tiru orang saja. Aku kena buat ni, aku nak ridha Allah ni. Allah senang. Aku hamba dia, aku nak ikut dia. Iman sama tu iman. Dan juga mengharapkan ganjaran, mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu. Apa maksud diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu? Kata ulama, dosa kecil, dosa besar yang sebelum ni semua dihapuskan oleh Allah. Itu kelebihan dia. Dalam hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Nasa'i, wa ma ta'akhkhar, dan dosa akan datang pun diampuni oleh Allah bagi seseorang yang dibangun waktu malam untuk sembahyang sunat, sembahyang tarawih ya. Sembahyang tarawih ni pandangan ijma' para sahabat dan jumhur ulama hadis dan jumhur ulama mazhab, sepakat 4 mazhab mengatakan sunnah 20 rakaat sunat tarawih. Jangan keliru. Cuma tak apalah, yang nak buat 8 tu tak apa, silakanlah. Ada qaul dalam mazhab, ada juga qaul dalam mazhab, walaupun bukan pandangan yang kuat, bukan sepakat ulama, tetapi ada qaul, pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama mengatakan sah sembahyang tarawih 8 rakaat, dapat pahala. Cuma dapat takkan 8 lah. Buat 20 dapat pahala 20, banyak lagi lah. Bahkan itu yang sebaik-baiknya. Cumanya tak perlu bertengkar lah. Yang nak buat 8 tu janji main sembahyang lah. Senang. Sebenarnya kata Habib Bakar Al-Adni, Habib Bakar Al-Adni kata, baru ni kita tengok dia kuliah baru ni, Habib Bakar Al-Adni kata problem pada hari ni orang bertengkar pasal 8 ke 20. Sampai gaduh, ada yang mengutuk sama mereka. Kata Habib, 8 ataupun 20 tu memang dah semua dah makruf, dah tahu dah. 20 tu lah yang dibuat oleh Sayyidina Umar, para sahabat zaman dulu, dan dia buat itu memang satu perkara yang tidak akan bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. So ada hadis riwayat Imam Ahmad, tapi hadisnya sanad dia dhaif, tapi bolehlah dijadikan, dikuatkan dengan apa yang Sayyidina Umar buat. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, dia mengatakan di malam Ramadan kami keluar solat dengan Rasulullah SAW di masjid. Kami solat belakang Rasulullah 20 rakaatan, sebanyak 20 rakaat. Jadi tak apalah. Yang hadis Sahih Bukhari itu, yang Sayyidina Aisyah kata Rasulullah tidak pernah semayang malamnya lebih daripada 11 rakaat. Maksudnya dia kata apa? Kita kena buat 8 rakaat tarawih lah, 3 rakaat witir. Itu sunnah Rasulullah kata dia. Tak tepat tu. Tak tepat. Kerana hadis Bukhari ini ulama-ulama membahaskan, ini maksudkan oleh Sayyidina Aisyah, Rasulullah dalam Ramadan ataupun luar Ramadan tidak pernah lebih solat witirnya 11 rakaat. Tak akan lebih dari 11. 11 tak akan 11. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada hukum fatwa haram, hukum dia kita ulang sembahyang witir kita. Contoh kita dah buat 11 dia tak boleh tambah dah satu malam lah. Dia nak ulang, nak buat lagi 11 seorang-seorang dia, haram. Kecuali dia buat sembahyang sunat witir ini secara berjemaah. Contoh, kita sembahyang witir dengan imam 11 rakaat di masjid, lepas tarawih 11 rakaat. Di Kota Tarim kalau Darul Musafa 1 sampai 20 Ramadan witir 3 rakaat berjemaah. Masuk 10 terakhir witir 11 rakaat. Dan Quran tak salah 3 juzuk baca. 1 sampai 20 2 juzuk. Nabi Umar jadi imam. 10 terakhir 3 juzuk. Dan jumlah mereka semua yang tarawih di akhir Ramadan berapa? 31 rakaat. 20 campur 11, 31 lah.
bersungguh-sungguh mereka nak amalkan sunnah Rasulullah. Boleh tak kita nak amalkan 11 rakaat witir? Boleh. Memang dianjurkan kita untuk perbanyakkan sembahyang witir. Cuma 3 yang kita ambil, yang kita buat di masjid-masjid, yang ulama kita anjurkan 3, kerana untuk meringankan orang awam. Orang awam tak boleh beratkan, lari lagi. Orang awam ni kita ringan-ringankan saja, jangan tekan-tekan berat-berat. Orang awam boleh main masjid sembahyang, orang awam boleh mengaji sikit, boleh selawat pada Nabi Muhammad, sembahyang dah jaga cukup dah, insya-Allah. Selamatlah dia. Yang berat kan dia. Maka sembahyang witir 3 rakaat itu adalah kurang yang paling sempurna. Rakaat yang kurang yang paling sempurna. Kalau sembahyang witir 1 rakaat itu paling kurang tapi tak sempurna. Jumlah yang paling kurang dan sempurna 3 rakaat. 1 boleh kita buat tapi kadang-kadang kalau buat tiap-tiap malam jadi makruh. Allah sesenang. Dan bagaimana pula kita kalau macam kita dah buat witir 3 rakaat dengan imam di sini sagi Allah sesenang. Sembahyang qiyamul lail ada ustaz dia mai dia buat witir lagi 3 rakaat lagi. Macam mana kita nak buat? Allah senang. Okey. Ni cara dia. Kalau betul-betul kita nak bangun qiyamul lail lagi, memang kita iktikaf atau memang daripada rumah kita bangun confirm lah, insya-Allah memang bangun. Mai 10 takhir di masjid Putra Perdana ni. Waktu nak imam witir 3 rakaat tu, kita niat tambahlah jadi 2. Contoh imam niat witir 2 rakaat. Niat witir ni ada 2 cara. Yang pertama ulama kata nak sah niat witir ni waktu mana 2 tu mestilah niat sahaja aku solat Allah senang. Saja aku sunat muqaddimah bagi witir. Muqaddimah witir, bukan witir, muqaddimah. Witir ni apa? Solat 1 rakaat dia panggil witir. Witir ni 1 lah. Tapi kalau 2 bukan witir. Muqaddimah witir. Tapi ada ulama mengatakan sah juga kalau niat witir, tak apa, sah juga silakan. Saya aku solat witir 2 rakaat, boleh? Boleh juga. Kalau nak elok sikit sebut muqaddimah witir. Maksudnya muqaddimah untuk witir lagi 1 tu. Ni muqaddimah dia 2, muqaddimah dia 2. Last 1 tu baru witir. Sholli sunnata witri. Itu yang 1 last. Mana-mana tak apa boleh amal, tak ada masalah apa, tak pening apa. Okey, bila imam buat 2 rakaat dah witir, dia akan bangun 1. Kita kalau betul-betul nak qiyamul lail lagi, nak tambah lagi. Kita punya witir kita afdalnya 1 rakaat witir tu akhirkan di akhir malam. Settle tahajud, settle duha, settle taubat, settle semua hajat, sembahyang apa semua. Last tutup dengan 1 rakaat. Cara dia macam mana? Imam waktu mana nak sembahyang 1 rakaat witir, kita niat 2. Imam niat 1, kita niat 2. Kita niat muqaddimah juga atau niat witir lah 2. Waktu imam bagi salam, kita naik tambah 1 lagi. Jadi kita dah buat 4. Boleh tambah sebelah. Kita bangun lagi mai sini, imam buat 3 lagi. 4 tambah 3 jadi berapa lah? 7 witir kita. Ataupun sebelum imam, tunggu imam nak mai, kita buat witir. Kita buat witir 2 sampai dah 9. Allah senang lah. 9 dah 7, 9 Allah senang lah. 9, 10, 11. Lagi 2 lah, maksudnya lagi 2, 11. Kita tunggu sebaik jemaah dengan imam. Atau buat zakat 7, dia tambah sampailah dengan imam, sampailah sampai cukup 11. Jadi kita boleh sembahyang witir ni 11 rakaat paling banyak. Dan cara dia untuk kita afdal kita nak amalkan witir adalah akhirkan witir tu di akhir malam sekali, itu afdal. Tapi kalau kita, dan satu pilihan lagi, kita dah buat witir 3 rakaat dengan imam, saya qiyamul lail, kita tak mau dah sembahyang witir, boleh tak? Boleh, silakan. Allah sesenang, tak ada masalah apa-apa, no problem. Cuma afdal saja akhirkan witir. Cuma kalau kita nak awalkan witir, kita pakai pandangan Allah sesenang, ulama mazhab yang ada 2 pandangan berkaitan dengan sembahyang witir awal ataupun lambat. Dalam satu hadis Rasulullah kata, wahai Abu Hurairah, aku wasiat pada engkau. Di antara wasiat Rasulullah kata, sebelum tidur sembahyang witir dulu. Ada pula dalam hadis-hadis yang lain sembahyang witir di akhir malam, Nabi kata. Dan Nabi buat di akhir malam. Ulama simpulkan, ulama mazhab Syafi'i simpulkan, kalaulah kita tak yakin kita bangun tahajud lagi, bangun akhir malam, afdal witir sebelum tidur, siap-siap. Kalau yakin bangun, afdal akhirkan witir di akhir malam. Habis selesai tahajud semua baru witir. Jadi kita boleh cek diri kita macam mana.
Kalau kita ni memang bangun dah, memang insya-Allah memang bangun lah, mudah lah. 5 tu dah bangun dah. Maka witir buat nanti. Waktu pukul 5 tu. Allah selamat. Dan kadang-kadang orang keliru. Dia kata semalam waktu mana sedang tarawih dah buat witir. Hari ni dah pagi dah hari lain dah kata dia. Ni AM dah bukan PM dah. Allah selamat. Ni hari lain dah. Tak ada. Dalam Islam ni malam tu apa? Malam tu daripada terbenam matahari sampailah terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Terbit fajar tu siang. Dia masuk dah fasa siang dah. Allah selamat. Terbenam je matahari tu malam dah. Allah selamat. Jadi pukul 3 tu, 3 pagi, kita sebut 3 pagi tu orang putih. Kalau syariatnya 3 malam dia panggil. 3 malam, 4 malam, 5 malam, 5,5 malam. Tapi kalau kita buat begitu orang kau pula. Makcik ni betul tak betul ni? Mengaji sekolah tak mengaji sekolah ni? Orang kata kita tak cerdik ya? Sebab itu tak apa, boleh kita kata 4 pagi 5 pagi sebab semua orang dah faham lah, tak apalah, buatlah macam tu, ikut sajalah. Dan memang macam tu. Cuma syariatnya dalam hukumnya Allah SWT, malam itu adalah daripada terbenam matahari sampailah sebelum masuk fajar sikit. Masuk je fajar habislah malam. Jadi 3 malam, 4 malam, 5 malam, 1 malam, itu yang tepat sebenarnya. Tetapi boleh saya sebut pagi sebab orang boleh tahu malam tu, pagi bagus sebut pagi tapi malam. Kalau Islam Allah SWT, hari baru masuk waktu mana terbenam matahari. Contoh maghrib lagi dah masuk 15 Ramadan. 15 Ramadan dan dah masuk hari apa tu? Ahad. Sekali terbenam matahari dah masuk hari Ahad. Dia panggil malam Ahad. Sabtu malam Ahad macam tu. Ahad mula dengan malam. Hari-hari dalam Islam dia mula dengan malam, bukan mula dengan siang. Kalau orang putih dia mula malam juga. Pukul 12 tepat, betul turun sikit 12 tu saat ke 2. Itu dah kira hari lain dah. Cuma pelik sikit sebab dia sebut AM pas semua pagi. Kita sebut pagi lah, kita terjemah pagi lah. Kalau AM ni dia memang AM ke memang singkatan tu? Saya pun tak erti lah. Kita tak ingat dah ngaji tu orang putih. Maksud AM tu disingkatan kan memang AM tu. AM tu lah. AM PM tu lah. Ya. Allah selamat. Jadi Allah selamat. Jadi itu Islam macam tu. Tak apalah, mana-mana pun tak ada masalah apa, silakan, no problem, tak ada masalah apa. Okay, jadi macam tengah hari lah. Tengah hari dalam syariat bila? Bukan 12 tengah hari. Kalau dalam dia panggil apa, dunia kita punya ilmu dunia kita lah, tak apalah, itu ilmu tu kena ada juga. 12 tengah hari, 12 dia panggil tengah hari. Tengah hari ni maksudnya tengah-tengah tu, matahari duduk tengah-tengah. Allah senang. Saya tak tahu aku ada maksud lain dalam bahasa Melayu. Kalau ada cikgu bahasa Melayu di sini, cikgu Najah apa, aku pengatur boleh ajak sikit rasanya. Tengah hari tu maksudnya apa dimaksudkan betul-betul tengah hari tu. 12 tengah hari. Tapi satu pun tengah hari juga lah. 2 panggil tengah hari ya? Dah kot. 2 petang lah. Okey, kalau dalam Islam tengah hari tu bila? Tengah hari tu sikit ataupun beberapa detik sebelum masuk waktu zuhur. Sebab zuhur ni masuk waktu mana matahari gelincir. Gelincir ni maksudnya dia duduk tengah-tengah. Contoh zuhur masuk pukul 1.15. 1.14 macam tu matahari duduk tengah. Bila dia turun macam tu masuk zuhur. Seolah kita tak satu kayu pacak, dia tak ada bayang. Mula ada bayang sikit, zuhur dah masuk. Maka itulah tengah hari. Tengah hari tu waktu zuhur, tengah hari. Itu tengah hari dalam kita syariat kita. Tapi okeylah, tapi dalam bahasa Melayu kita pun satu tengah hari lagi okeylah tu. Lebih kurang lah. Allah selamat. Jadi Allah selamat itu berkenaan solat witir. Bagaimana pula hukum berkenaan dengan orang yang dia kata ada pandangan, contoh dia sembahyang 3 dah dengan imam malam. Dia tadi nak tambah witir, dia kena buka balik. Dia buat 1 jadi 4. Itu pandangan dhaif dalam mazhab. Tengah jadi tadi pandangan dhaif. Yang kuatnya pandangan macam mana? Teruskan dia buat 2. Contoh kita dah buat 3, kita tak mau genapkan waktu malam. Contohlah tak rancang pun nak buat, saya nak tambah lagi. Tiba-tiba main pukul 4 pagi rajin pula. Tak tahu nak sembahyang apa tu. Duha pula. Taubat sembahyang dah, sejak sembahyang dah, semua sembahyang dah. Qadha pun sembahyang dah, nak sembahyang apa lagi tahu. Kalau tak ada qadha lagi baguslah, sembahyang sunat sajalah. Kalau ada qadha, habiskan qadha ajalah. Itu yang afdal. Jadi akhirnya dia teringat, witir sampai sebelah dah. Macam mana nak buat? Afdalnya, pandangan yang kuatnya tambah 2 saja. 2. Bangun saya tambah 2 jadi 5. Tambah 2 jadi 5 tadi. Tambah 2 lagi jadi 7. Tambah 2 lagi. Terus sampailah sebelah.
Tetapi dia akan akhirkan malam dia bukan dengan satu tapi dengan dua saja. Campur dengan malam jadi genap juga, jadi ganjil jugalah, witir jugalah. Cuma yang tu nombor dua lah. Kalau nombor satu, malam tu kita jangan bagi tutup dengan satu dulu, akhirkan akhir malam. Di macam-macam berkenaan dengan witir ini, tak apalah macam mana pun, masing-masing kita nak buat. Allah SWT, masing-masing kita nak amalkan. Jadi Allah, Nabi SAW sabda dalam hadis ini, siapa semayang tarawih, siapa bangun malam Ramadan semayang sunat, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan juga dosa akan datang. Apa maksud dosa akan datang? Siapa yang tarawih dengan keimanan, Allah SWT, dengan mengharapkan ridha, mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka lepas Ramadan, apa maksud Allah ampun dosa dia yang akan datang? Allah akan pelihara dia daripada buat dosa. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, kata ulama, Allah akan beri taufik pada dia untuk cepat kembali pada Allah. Itu kelebihan kita semayang tarawih setiap malam. Saat buat, saat tak buat tu tak berapa nak dapat sangat macam tu. Kecuali orang perempuan, wanita kita yang hari yang tadi semayang tu, tak apalah, tak semayang lah, gantilah dengan selawat, ganti dengan apa-apa amalan-amalan yang lain yang boleh kita baca. Jadi Allah SWT, besarnya bangun malam solat tarawih Allah SWT. Jadi itu berkenaan dengan Allah SWT. Jadi itu berkenaan dengan solat tarawih. Dan solat tarawih ini Allah SWT, di antara yang penting juga, hendaklah kita tidak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah Rasulullah? Yang pertama sekali, jangan semayang tarawih, semayang sunat ba'dah isya' dulu. Ba'dah isya' lebih afdal, lebih banyak pahala daripada tarawih. Kalau ba'dah isya' ni Nabi buat tadi hari, Nabi jaga. Dia termasuk solat rawatib. Allah SWT. Okey, ba'dah isya' dulu, semayang tarawih. Banyak surau kita pergi kadang-kadang masjid yang kita pergi semayang tarawih, di imam apa semua. Waktu nak lepas kita amin, habis baca doa lepas isya' tu, adalah tak ramai mana pun semayang ba'dah isya' ni. Ini semua apa? Sembang, tunggu tarawih. Terus saya bangun, Allah Akbar, dia terlepas ba'dah isya'. Yang tu besar tu. Kalau nanti di akhirat ditimbang tarawih kita tengok dosa kita banyak, tak cukup pahala tarawih. Kan bagus kalau ada pahala ba'dah isya' tu, ada juga tampung juga. Kalau hanya tarawih saya sunat dia nak buat, rawatib semua dia tak mau buat, nanti ditimbang tarawih saya nanti di akhirat. Kalau tak cukup macam mana? Sebab tu kena buat semua. Setakat mampu lah. Kalau tak mampu berdiri, semayang duduk. Kalau tak mampu duduk, mengiring belah. Dia panggil mengiring macam ni. Dia mengiring macam orang tidur sebelah kanan tu. Ni kiblat macam ni, mengiring tu. Ataupun eloknya letak bantai tu, ulama letak bantai tu. Tu sedap lah tu. Lepas tu letak bantai, lepas tu pejam mata, lagi sedap. Orang tu masya-Allah, makcik ni khusyuknya. Orang rukuk ni mesti fana ni, tak ingat dah langit dah ni. Mesti dengan Allah tu dah habis dah tu. Sampai tak ingat dah imam rukuk. Padahal tidur, tak apa-apa lagi tidur. Walaupun imam dan makmum semua yang macam tu tetap sah tarawih dah. Kerana solat sunat ni kita boleh, Allah selamat, kalau tak mampu ataupun kita memang nak duduk lah, tak larat, memang nak duduk lah, boleh dua cara. Yang pertama, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, ataupun duduk sila sangat mampu. Yang kedua, boleh mengiring belah kanan. Tapi untuk duduk baring macam ni tak boleh, ke atasnya tak boleh, atau menerap tak boleh, ataupun Allah SWT duduk kaki dia hadap kiblat macam ni, macam orang mati tu, tak boleh juga. Yang tu khas bagi orang yang tak mampu berdiri, tak mampu bergerak, semayang yang dengan mata dan semayang dengan hati, yang tu tahap dia apa. Untuk orang yang sihat-sihat ni nak semayang duduk, dia boleh dua saja, duduk. Yang kedua, dan duduk ni duduk bawah, duduk atas kursi. Dan hati-hati, kadang-kadang kita tengok orang lah ni amalkan fiqh ni lebih kurang saja. Kalau Al-Habib Al-Masyhur di kota tadi misalnya, Mufti Hadramut, dia kata tak sah tu semayang atas kursi, buang kursi kata dia marah. Cuma ada ulama detailkan lagi, jangan risau sebab yang pakai kursi, ada lagi detail dia. Detail dia macam ni, kita boleh semayang diri ataupun duduk, ikut kemampuan kita. Contoh, kita ni tak boleh duduk, kita hanya mampu berdiri. Kalau kita duduk pas lagi sakit kaki, dah duduk, kesimpulan tak boleh duduk lama. Okey, semayang diri, Allahu Akbar, rukuk lagi, Allahu Akbar. Dia jangan bawah sangat, lagi nak sujud bawah lagi. Sami Allah min hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu? Saya tak boleh duduk, dia sembahyang berdiri. Bukan duduk atas kerusi lagi. Orang yang tak mau berdiri lama pula, tak boleh nak berdiri. Diri sekali dia jatuh. Maka sembahyang duduk. Dan siapa yang boleh sembahyang diri? Siapa yang boleh sembahyang atas kerusi? Orang yang berdiri pun tak mampu, duduk pun tak mampu. Duduk sakit, diri pun sakit. Maka duduk atas kerusi sesat, maka duduk atas kerusi. Itu hukum dia macam tu. Itu pun kalau dia boleh berdiri, maka berdiri dulu. Dan memanglah takbiratul ihram tu dia memang rukun, dia memang kena berdiri, qiyam. Allahu Akbar. Terus lagi duduk. Kan duduk terus. Itu ramai orang faham. Allah senang. Okey Tetapi kalau dia mampu lagi berdiri sat, eloknya dia buat lagi sempurna. Contoh ni kursi. Allah tidaklah nak tu. Elok, tak kacau. Contoh macam ni. Dia tak larat diri lama. Kita tak apalah. Allahu Akbar. Diri tu sangat mampu, jangan duduk terus. Jangan ringan-ringankan tu. Sebab kita berdiri ni pahala penuh ni. Kecuali uzur betul, sakit betul, dapat pahala penuh juga walaupun duduk. Diri sangat mampu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tak larat sakit. Tapi jangan cakap betul lah, batal sembahyang ni. Duduk. Sambung. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya rasa kuat pula nak rukuk. Bangun. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Duduk. Allahu Akbar. Tentu? Dia kena buat sempurna yang boleh. Bukan saya Allahu Akbar duduk terus. Relax. Rukuk, semua relax. Tak boleh tu. Dia mesti buat setakat dia mampu. Bukan duduk terus maksudnya. Sebab nak dapat pahala penuh. Kecuali dia memang uzur betul, tak boleh nak sikit sat pun tak boleh nak berdiri apa semua, itu baru penuh, pahala penuh dapat walaupun dia duduk. Kalau masih lagi mampu, saya saja duduk solat fardu lah ni, khusus solat fardu lah. Solat sunat pun lebih kurang juga. Orang berdiri pahala penuh, orang duduk pahala setengah. Orang mengiring, baring, pahala lagi potong lagi. Solat lagi 25 lagi. Kalau 50 dapat 25 saja. Duduk 50, kalau baring satu 25. Itu disebut dalam beberapa riwayat. Okey, jadi Allah SWT sembahyang tarawih ni, siapa tak mampu duduk, sembahyang berdiri. Siapa tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk bawah. Kelebihan duduk bawah boleh sujud. Sujud tu tempat semulia-mulia tempat kita sembahyang tu. Dan sembahyang ni rukun yang paling mulia sekali, sujud. Tu time kita doa apa semua Allah kabul. Maka kalau tak boleh duduk, tak boleh payah nak berdiri, tak payah, maka hendaklah duduk atas kursi. Itu saja. Saja duduk atas kursi terus, ada ulama kata tidak sah. Kan dia meringankan hukum Allah SWT. Tak boleh. Dia kena macam mana? Pilih mana yang kita mampu. Mana yang kita boleh buat, kita buat. Allah senang. Dia kalau kita sembahyang berdiri saja, kita berdiri lama sebenarnya. Diri lempat rakaat, imam macam panjang pula. Diri tak mampu juga, duduklah atas kursi. Duduk bawah tak boleh. Diri lama tak boleh, duduk atas kursi. Itu boleh duduk atas kursi Okey, dia itu detailnya disebut oleh ulama-ulama. Di antara yang disebut ni adalah Dr. Akhli sana, ahli Madi Fatwa Kedah, dia terang benda ni. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi Allah senang. Itu tentang tarawih. Di antara perkara penting dalam tarawih juga, jangan kita putuskan saf. Saya tak tahu orang saf apa dah kalau saya cari kitab macam ni. Jumpa tarawih. Nak baca jumpa tarawih. Qasad 13 ni. Dalam ni ada berkenaan dengan tak boleh kita berlengah-lengah duduk berehat dalam saf. Kerana dia akan putuskan saf. Bila saf putus, satu saf tak dapat pada saf, pada jemaah dapat. Pada jemaah lain, pada saf lain. Pada jemaah ni dapat kalau kita duduk kat pintu tu pun dapat. Contoh kita masuk duduk kat pintu, imam kat sini. Jauh dengan imam. Allahu Akbar, boleh? Saf pada jemaah. Dapat. Pada saf tak dapat sebab tak masuk saf. Dia dengar tu boleh? Allah senang. Dia waktu Covid dia banyak dulu, ada orang dia panggil melampau sangat ekstrim sangat kot, takut Covid ni ekstrim, tahap ekstrim dia panggil. Kita tengok banyak kali orang nak sembahyang jemaah dalam ni, tak apalah jarak tu, tak apalah. Ada orang dia sembahyang luar memang seorang dia ikut imam, Allahu Akbar. Dia tahu hukum boleh. Tu dia sampai terang tu ni ekstrim, tahap ekstrim punya takut Covid. Tak sampai macam tu pun ni Islam suruh. Takat-takat mampu tu saja. Duduklah setakat boleh. Lah ni rapat dah lagi sangat, tak rapat lah. Alhamdulillah. Saya di Kedah tu, kalau saya di imam tu, saya tazkirah dulu sikit. Sebab kita nak rapatkan balik, lah ni memang susah. Sebab dah biasa macam tu. Manusia bila dia biasa tu benda, dia payah nak tukar. Yang pertama kita abang pakcik-pakcik yang buat main sejadah besar, sejadah yang besar tu. Saya cakap Kedah faham ke tak? Boleh ya. Duk tengok Kedah apa semua boleh ya tu. Ya. Dia Allah senang
Saya kata pakcik-pakcik yang bawa sejadah besar, lipat sejadah. Sejadah kalau besar sangat saya rasa dia renggang, lipat sejadah. Entah sejadah dia macam ni. Ni semua imam-imam dah kena buat. Kalau tidak, jemaah kita macam tu, dah ada biasa renggang. Macam tu. Contoh dia main sejadah besar tu. Dia duduk sini, renggang banyak. Maka kita suruh dia lipat. Lipat tu. Kalau dia nak bagi atas tu, dia nak duduk kat atas, lipat yang tu. Lipat tu. Ataupun lipat macam ni. Lipat macam ni, lipat macam ni. Duduk tu. Saya tengok dulu, lipat. Yang kedua, jangan bagi ada ruang sesama kita. Paling kurang kena ujung siku kat baju ni cukup dah. Jangan bagi renggang macam tu, macam ada ruang untuk masuk. Yang tu Nabi SAW hadis, syaitan akan masuk celah-celah saf yang renggang. Dia akan bisik macam-macam dalam hati orang Islam, bergaduh habis semua, berpecah. Kawan, bila kerajaan dah kata okey boleh rapat saf, kerajaan bagi dua pilihan sebenarnya. Yang pertama boleh rapat sejadah saja, yang kedua boleh rapat saf terus. Lah ambil Rasulullah terus lah. Alang-alang menyelut perkasan biar sampai ke Pangalengan. Dia tak boleh sentuh COVID. Bahaya, akidah tak kenal tu. Masjid tempat paling selamat, rapat saf beramai-ramai dalam masjid paling selamat. Bukti dia apa? Banyaklah. Yang pertama ada hadis Nabi kata, yang pertama ada hadis qudsi, Allah kata aku nak turunkan bala di suatu tempat, tapi disebabkan ada orang yang makmurkan rumah-rumah aku, maka aku tak turunkan bala. Bala wabak tak turun. Okey, teman-teman selamat dah makmurkan masjid. Yang kedua, Allah senang amat, kita main masjid ni, kita semua ambil wuduk dulu, ada yang mandi dulu, bersih dah tu. COVID ni ada doktor mengatakan basuh cukup dah settle, tak perlu hand sanitizer. Yang nak pakai tak boleh, silakan pakai. Ada sebagian doktor tak bagi, dia kata dia akan mematikan kuman-kuman yang baik dan kuman-kuman yang jahat, dua-dua sekali mati. Sebab di diri kita banyak kuman, ribuan kuman Allah buat untuk menjaga diri kita, protection. Tapi ada orang dia pakai hand sanitizer, bunuh dua-dua, akhirnya dia datang penyakit pada dia. Dan sebagian doktor tidak mensarankan hand sanitizer. Macam mask lah, mask ni jangan pakai lama sangat maksudnya. Ada tanda kena buka Ustaz. Kalau ikut Dr. Yusri Rushdi, dia ulama Azhar dan dia doktor pakar. Dia pakar bedah bidang dia lah doktor. Dia kata kadang-kadang penyakit penat yang ada pada hari ini, yang mengatakan COVID dan sebagainya, itu kadang-kadang punca sebab mask yang dipakai terlalu lama. Ada orang buat kerja sampai pakai mask. Kita entah main masjid pakai mask, okey lah tu, taklah lama sangat. Main ngaji pas jam, balik kita buka mask. Ada orang saya tengok duduk dalam kereta pakai mask. Seorang-seorang dia pula tu. Macam mana ni? Selalunya bukan Islam tu. Pakai mask. Penyakit akan mai pada dia. Kenapa? Dia menyedut karbon dioksida. Oksigen tak dia nak masuk, pernafasan dia akan problem. Akhirnya mai penat macam-macam penyakit yang ada dalam dada dia. Itu doktor cakap. Khilaf di antara doktor. Doktor kata kita ikut saran kerajaan tu pakai mask di tempat-tempat tertentu, tapi jangan pakai di rumah pakai, nak siram pokok bunga pakai. Itu pening tu. Ya Allah senang amat. Dia kena, bahkan kata Dr. Yusri Rushdi, dia kata apa? Orang COVID ni dia kena buang mask. Dia duduk di rumah ke, dia duduk halaman rumah dia buang mask, jangan pakai mask. Kerana orang COVID ni dia problem yang ada di dada dia, di paru-paru dia. Maka dia perlu udara yang baru, oksigen yang baru untuk pulihkan dia punya paru-paru. Kalau dia pakai mask, dia akan seduh COVID tu balik, seduh virus tu. Lama-lama ICU. Maka kita fikir balik, Allah betul ya semuanya tu. Maka akhirnya doktor jadi dua pandangan. Yang ni kata macam ni, dia kata macam ni. Kita macam tengah-tengah, ikutlah mana kita rasa okey, tak masalah apa. Allah senang amat. Dua-dua pandangan doktor, bukan pandangan kita bukan doktor, kita pakai pandangan doktor. Jadi tak apalah. Di sana sebab banyak kita main ke masjid, kita dah mandi, kita dah wuduk. Allah senang amat. Dia kata tak boleh pasal tu hari masjid kalau COVID. Kalau macam tu, waktu masuk pintu masjid ni semua kena terapung. Macam pontianak, macam pontianak tak sentuh bumi. Kenapa? Bila kita masuk masjid, kawan kita pijak tu, kepek tu tak lapik dah, dia pijak, kita pijak juga. Allah senang lah. Yang tu dia tak fikir pula, dia fikir apa tak boleh COVID. Maka kena biasakan balik masyarakat kita untuk rapatkan saf. Bukanlah kita suruh rapatkan saf tu untuk sampai rapat kaki-kaki lah. Yang tu ada hadis, tapi ulama syarah takwil hadis tu lagi. Ulama kata maksud Rasulullah kaki ke kaki rapat, maksudnya rapatkan saf, jangan direnggang. Tak mesti rapat kaki, janji bagi rapat. Rapat sekurang-kurang ujung ni kena. Bukan sampai tak kena bau ni. Paling kurang kita duduk macam ni. Dia ada lebih sikit ni,
sentuh sikit kawan kita tu. Kena sentuh. Dari segi saintifiknya akan cas elektrik dalam badan-badan kita semua, akan sihat, akan kuat, akan lebih bertenaga selepas sembahyang. Itu sembahyang cara betul, cara sunnah Nabi SAW. Dia kena betulkan balik, maksudnya masyarakat dah lama macam tu, kena betulkan balik. Kalau kita pakat-pakat tegakkan sunnah Rasulullah ni, insya-Allah Allah pelihara kita. Allah senang. Dia syaitan ni dia tak kacau kita waktu kat luar. Kita nak flight ada syaitan bisik kita. Covid noh, dekat sangat. Papak soft sangat tu. Dalam ambil flight mana ada. Ada tak kita pergi Langkawi ke contoh. Langkawi tengok. Ada berjarak kita pergi Langkawi tu. Ada kuliah Langkawi sebulan sekali. Ada jarak apa? Tak ada jarak apa. Tapi adakah syaitan main tu dia kata apa? Covid. Main ke masjid, kawan main sikit, dia injak. Kawan sikit dia injak. Syaitan kata apa? Covid. Kenapa? Syaitan nak masuk celah tu nak kacau hati-hati orang Islam. Tu hadis Nabi dalil jelas. Dan kita tak boleh nak adjust hadis ni. Dan Nabi kita renggang saf syaitan masuk, mesti syaitan masuk. Kerana Rasulullah tidak bercakap dengan hawa dia. Nabi cakap dengan wahyu Allah SWT. Dan tak boleh nak diubah, tak boleh nak di-adjust. Tak boleh kita kata apa? Hadis tu kita mansuh salah. Tak mansuh lah syaitan. Kecuali lah dulu tu kita tak tahu lagi Covid ni setara mana, kita jarak, kita tak tahu, kita takut. Tapi bila lah yang lain dah rapat, tak ada masalah pun, masjid lebih-lebih kita kena rapat. Tegakkan sunnah Rasulullah SAW. Kita kena sayang sunnah Rasulullah. Jangan kita umat Islam matikan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kerajaan dah bagi, okey lah. Hari itu kerajaan kata renggang, mereka renggang. Jarak sah. Kita tanya siapa jarak sah? Kerajaan suruh kita ikut kerajaan. Okey, kita terima ikut kerajaan. Bila kerajaan kata sah kena rapat, tak ikut pula. Kita kena jarak, tak boleh Covid. Kerajaan kata rapat, dia nak renggang juga. Sebenarnya sebalik itu syaitan yang ada ijaz dah. Dia bukan ikut kerajaan, sebenarnya ikut syaitan. Dan kata ni tak payah lagi lah. Kadang kita pergi masjid ni, kita ni jenis lakai sikit. Kita pergi masjid ni, kita tengok orang pakcik-pakcik tu kat mas, macam tengok kita tu macam dia takut-takut. Tapi duduk sebelah dia, kita pergi rapat sah. Apa dia buat? Dia injak. Dia buas sejadah dia. Saya pergi lagi, dia injak lagi. Saya kacau pakcik tu. Lagi kita biar tak apa lah, kita faham tak apalah. Dia nak jaga diri dia betul, tak apa. Maksudnya itu problem dalam masyarakat lah ni. InsyaAllah kalau kita selalu peringat, kita abang kawan kita main rapat-rapat semua, insyaAllah dia rapat balik semua. InsyaAllah lagi selamat kita rapat tu. Bila kita tinggal sunnah Rasulullah, bahaya tu, bala dekat tu. Kita ikut Rasulullah, rahmatan lil alamin, rahmat akan turun. Dia rahmatan lil alamin, ikut Nabi dapat rahmat. InsyaAllah no problem, akan selamat semuanya. Okay, jadi Allah mesti senang amat. Jadi saya nak sebut apa? Kalau kita sembahyang tarawih, jaga-jaga kita ni pemutus saf. Jangan kita jadi pemutus saf. Dalam satu hadis sahih, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qata'a saffa qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya. Kata Imam Al-Munawi, Allah memutuskannya, orang yang putus saf ni, maksudnya Allah menjauhkan dia daripada limpahan rahmat. Dan Allah akan jauhkan dia daripada mendapat limpahan pahala. Beratlah tu. Contoh macam mana? Allah senang. Dia sembahyang tarawih, imam dah bangun, dia tak larat, dia relax dalam saf. Orang semua takbir lah, dia masih relax. Dia telah putuskan saf. Tak dikira, dia duduk tu tak dikira, seolah macam saf tu dah putus, tak disambung. Maka satu saf tidak mendapat pahala saf. Maka orang penyebab pahala saf orang tak dapat, maka Allah akan putuskan dia daripada rahmat Allah. Nak bahaya. Akhirat dia pergi, dia kata apa? Ya Allah, ampunkanlah aku. Allah kata aku tak ampun kau. Aku tak rida pada engkau sebab engkau buat masalah pada orang. Hari ini aku putuskan kasih sayang aku pada engkau. Bahaya tu, na'udzubillah. Memang banyak hadis ada Nabi sebut tentang ada berlaku nanti di akhirat Allah putuskan rahmat Allah pada orang tertentu. Di antaranya siapa? Orang putuskan saf. Dia kena macam mana? Okey. Bila imam dah naik, kita kena naik terus. Kalau pun tak mau naik terus, apa kita kena buat? Angkat takbir dulu waktu duduk. Contohlah kita belajar sunat tarawih betul supaya kita dapat fadilat. Contohlah kita duduk tahiyat ni, kita tak larat lah, sakit pinggang lah, rakaat ke-18 lah, kita tak alang-alang lah ke-18, duduk biar, takkan tak putus ya, sah 22 lagi ya. Kita bagi salam, semua bagi salam, imam naik, Allahu Akbar, kita duduk, aduhlah, kalau sekedar aduhlah, nak berkorban ni, berjihad jalan Allah ni, perang ni, ya Allah senang. Orang dah naik dah, takbir dah, putih kepala sah. Dia kena macam mana? Kan kita duduk macam ni, kata larat duduk sini, okey, duduk sila dulu. Kalau sila mampu, sila.
Orang naik, imam naik, kita tak larat naik lah. Allahu Akbar. Tentu? Sagi dah rasa macam kuat dah, bangun. Tentu bangun macam tu? Bangun macam biasa? Tak larat pula, duduk pula. Tak ada masalah apa. Yang penting bila imam kata takbir, kita menyertai imam. Ramai orang sembahyang tarawih dia terlepas fadilat takbiratul ula ma'al imam. Takbir pertama tu fadilat besar, Allahu Akbar. Depan Allahu Akbar. Duduk boleh, Allahu Akbar. Masuk berdiri. Sepatutnya kita kena kursus sembahyang tarawih sebelum sembahyang tarawih. Orang masjid kena buat. Kita banyak keliru yang berlaku di masjid-masjid kita. Banyak dipanggil apa? Problem-problem tentang tarawih. Okey, dan kita jangan meninggalkan kayu sugi. Siapa yang sugi sebelum sembahyang tarawih, sembahyang sunat Allah akan gandakan pahala jadi fardu, jadi pahala fardu. Kalau kita sembahyang tarawih 2 rakaat, dapat pahala fardu tu. Kalau kita sugi dulu sebelum sembahyang, 70 kali fardu kita dapat 2 rakaat tu. Banyak. 70 kali 20 apa? Apa? Cikgu-cikgu matematik ada tak? Apa? Ha? 1,400. Ha? 140. Tidak. Ada khilaf tak belakangan ulama semua? Ada pandangan mazhab lain-lain? 140. Okey, 70 kali 20. Sebab tu okey, pandangan muktamad lah ni, tak ada khilaf dah apa semua. Okey. Insya-Allah sana 1,400. Banyak tu. 1,400 kali pula dengan 30 apa pula? Kelas matematik ni. Saya tak kira lah. Pening nak kira. Harap cikgu-cikgu kita yang ada, kak-kak kita yang pandai-pandai, insya-Allah. Awak ada tak? Dah campak dah. Cikgu Najah, awak Amin Najah. Apa? Berapa? 1,400 kali 30. 42,000. Okey, 42,000. Maksudnya sepanjang tarawih 20 setiap malam kita sugi. Sini depan kot ke 20? 20? Bagus. Masjid ni bagus 20. Jadi sugi Allahu Akbar. Dia dapat pahala fardu. Fardu pula digandakan 70. Kalau kita sugi 70 sembahyang, digandakan 70 sembahyang. Maka bila ganda semuanya kita akan dapat 42,000. 42,000 gandaan dalam sembahyang tarawih kita saja. Bila kita pakai sugi. Itu tak masuk lagi sugi waktu salat fardu, salat rawatib. Puluhan ribu, ratusan ribu gandaan Allah bagi pada kita dalam bulan Ramadan. Ditambah dengan sugi pula. Maka sugi ni kita pakai kayu arak. Kalau tadi kayu arak ni yang orang jual itulah. Boleh kayu apa dia panggil apa? Kayu atau ranting zaitun. Zaitun boleh. Di zaitun ni dia pahit sikit. Zaitun ni kalau kita bapak dia pahit sikit. Tapi tak apalah, dia tak mudarat, dia syifa. Ataupun apa saja yang boleh digunakan. Allah senang. Paling tak ada boleh gunakan dengan baju. Sikit macam ke depan sikit je tu. Tapi boleh saja cari RM2 lebih kurang kayu sugi tu jadi Allah senang itu kayu sugi. Perlunya kita pentingnya untuk kita mengamalkan kayu sugi. Di Kota Tarim kalau solat tarawih atau solat fardu, satu baris itu kalau 3 saf semua bersugi. Sugi itu dijual di tepi-tepi jalan, dekat-dekat masjid semua dijual sugi. Sebab kayu tu memang ada di Yaman, di Tarim. Dia ambil, dia kerat, dia potong jual ke orang RM1. Okay, jadi kalau orang tidak bersugi, dia akan terlepas pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sembahyang tarawih. Dan sembahyang tarawih itu sembahyang tarawih itu Allah senang. Jadi antara yang penting juga jangan meninggalkan doa iftitah. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut siapa yang baca doa iftitah, Allah akan bukakan pintu langit baginya. Apa maksud pintu langit dibuka? Amalannya, hajatnya, doanya Allah kabul semuanya. Itu hadis. Sekurang-kurang doa iftitah sampai wa asilah saja. Doa iftitah yang panjang tu dia digabungan daripada 3-4 hadis. Satu riwayat hadis yang paling pendek doa iftitah, satu riwayat hadis, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja. Wajhtu wajhiya lilladzi, itu dalam riwayat hadis yang lain. Cuma ulama gabungkan aman semua, gabungkan semua, baca semua. Kata Habib Hasan bin Abdullah Al-Syatiri, dia kata bagi orang yang sembahyang tarawih nak cepat sikit, boleh cepat sikit, boleh silakan. Cuma jaga rukun, jaga tamanina saja. Tapi jangan tinggal
Dia panggil apa? Doa iftitah. Paling kurang amalkan satu hadis, riwayat hadis satu saja. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Jadi itu berkenaan dengan solat tarawih. Jangan kita hilang pahala-pahala sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah sama-sama kita kesempatan yang ada ini kita mengejar dan menunggu-nunggu saat yang sangat besar yang Allah janjikan, iaitu Lailatul Qadar. Nak dapat Lailatul Qadar ni ada beberapa amalan. Allah selamat. Yang pertama sekali, jangan tinggalkan jemaah sembahyang maghrib dan jemaah sembahyang isyak. Kata Ali sembahyang di masjid, sembahyang dengan suami kita di rumah ke. Suami seabdulnya main masjid lah, tinggalkan isteri dan juga anak di rumah. Atau bawa main semua sini. Paling kurang sembahyang di rumah lah, sembahyang jemaah yang tinggal maghrib dengan isyak. Kerana ada riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pangkung kering sebab tak minum air. Tapi siapa tak saya musafir harus buka puasa, dia tak buka lah. Sudah buka lah. Allah senang amat. Tadi pagi dia letak gelas dengan air. Kita pagi-pagi ni kita kan tidur, lari tahu tak tadi baru sampai tadi, subuh tadi sampai di Kedah tadi, subuh tadi terus pergi kuliah. Pagi kan kita macam kita biasalah kita tidur lari tahu, dia macam tak center, otak kita tak center. Nak pergi center balik, kita duduk tengok gelas air. Kita orang pesan, dia kata, Ustaz puasa, Ustaz jangan lupa puasa. Tak baik saya kata. Kalau dia rezeki, saya kata rezeki rezeki. Dia apa hukum dia kalau kita tengok orang minum air depan kita siang Ramadan? Ada dua hukum dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang tu orang soleh, contoh suami kita ni orang baik, orang semayang, orang tak buat benda tak elok, kita tengok pukul 12 dia buka peti air, dia tuang 12, dia minum. Tak elok lah. Atau dia ambil teh air dengan ada air apa semua tu, bunyi geruk. Sedapnya. Saja kacau sikit. Jadi Allah sedang amat. Dia minum apa kita nak buat? Wajib tegak ke tak? Tidak wajib kalau dia seorang soleh. Dan tak boleh kita tegak. Kerana Allah sedang beri rezeki pada dia. Tiga setiap hari tu bukan beri rezeki tu. Tu cari pasal Dia kata sayang kita tengok abang minum setiap hari tengah hari tu, itu Allah beri rezeki tu. So abang lupa tu, setiap hari lupa tu, karut lah tu. Jadi kalau suami kita orang baik, kita tengok tak apalah tu Allah beri rezeki, dia lupa Allah beri rezeki pada dia, tak patah pasal dia. Tak perlu diperingat, tak perlu kita peringat dia. Mungkin hari tu dia nak kerja ke letih ke, Allah lupakan dia dan Allah makan pada dia. Nabi sebut siapa yang tengah puasa dia lupa, dia pergi makan dan dia minum, kata Rasulullah, itu rezeki yang Allah beri pada dia. Dia lupa tak patah pasal. Allah senang. Tapi kalau orang tu orang tak baik macam mana pula? Orang tak semayang, tak orang nak baik buah sikit, tengok dia buka peti air, dia duduk cedok lauk, dia buah nasi, dia bancuh ayam, bulan puasa Dan takut-takut dia saja tak mau puasa, bulan puasa Dan takut-takut dia saja tak mau puasa, maka teguran kita untuk mencegah masalah dia. Kalau orang soleh tak tegur. Contohlah saya terminum ayam, saya buka contohlah saya minum ni, tak minum lah, saya ingat ni, kalau lupa tak apa, saya minum. Contoh lepas ni Ustaz mana Syekh Abu Zaki ke tak kira mana, buka gelas sebab dia letak ayam ni, sebab dia tak boleh letak ayam ni. Saya takut lupa kan, tapi tak apalah, lupa tak apa sana. Tengok Syekh Abu Zaki minum segelas, saya minum pula segelas. Kena tegur tak kena tegur? Tengok tak apa tak? Habis dia minum apa semua, sekali dia keluar kuliah, kita pergi kat Syekh dia minum ayam, puasa Syekh. Allah lupa. Batai puasa tak batai? Tak boleh lupa ni. Ada pun kita peringat dia lepas tu. Cuma jangan halang dia waktu mana dia tengah buat. Kecuali Ustaz dia abang kita. Ni saya nak minum ni, saya lupa lah. Jangan tegur saya. Itu kau. Itu lupa awak ingat tu. Allah senang amat. Okey, jadi Allah senang amat. Bulan puasa Allah senang amat. Ataupun Ramadan ini kita nak apa? Lailatul Qadar. Mengejar Lailatul Qadar. Jadi amalan pertama untuk dapat Lailatul Qadar, Allah senang amat, jangan tinggal jemaah maghrib dan jemaah isyak. Buatlah macam mana sembahyanglah jemaah 10 takhir tu, jaga jemaah maghrib isyak. Kerana Sayyidina Anas meriwayatkan, dia mengatakan siapa jaga sembahyang maghrib dan isyak sepanjang Ramadan telah dapat Lailatul Qadar dia ni. Lailatul Qadar. Lebih lagi jaga tarawih setiap malam, itu lebihlah confirm lah insya-Allah Lailatul Qadar lah. Tak ada solat setiap malam, Lailatul Qadar tu dapat dah. Dan pandangan Imam Syafi'i kata cukup sekadar jemaah isyak dah dapat Lailatul Qadar. Dia panggil saya jemaah insya-Allah akbar, dapat Lailatul Qadar dah. Tambah sembahyang tarawih apa semua, confirm dapat tu.
Itu amalan pertama untuk dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, untuk mendapat Lailatul Qadar, Allah senang kita kena berdoa pada Allah SWT. Dan Syekh kita ajak, Syekh Nasi ajak doa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadri. Lailatul Qadri, Allah senang. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Ramadan, sampaikan kami malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Boleh? Melayu senang sikit. Saya Melayu. Baca doa apa? Tak apa. Nak baca doa macam ni, tak apa, janji baca doa, ya Allah sampaikanlah aku, ya Allah. Ya Allah, aku teringinlah nak Lailatul Qadar ni. Cakaplah, ngadu pada Allah, Allah bagi. Ya Allah, Lailatul Qadar, ya Allah. Saya tak pernah dapat Lailatul Qadar, nak rasa sekali. Wali-wali saya dapat, aku tak dapat lagi. Saya tak dapat lagi, ya Allah tolonglah. Allah bagi tau, insya-Allah. Yang kedua doa. Doa minta dapat. Allah senang. Kerana kita kalau kita hanya usaha saja, tak doa, minta mengadu pada Allah, tak sempurna tu. Kena berdoa, fakir. Kita harap, terserah. Kita mengadu kelemahan kita untuk bangun malam tu. Minta, ya Allah bangunkan aku. Kerana kita takut kita tak bangun malam tu. Kerana Allah senang. Dalam hadis Nabi SAW, Allah senang. Barang siapa yang dia diharamkan ataupun terhalang untuk bangun malam Lailatul Qadar, maka dia diharamkan kebaikan seluruhnya ataupun semuanya. Siapa tak dibangun malam Lailatul Qadar, kata Nabi, kebaikan apa dia tak dapat dalam Ramadan? Semua kebaikan tak ada dalam diri dia. Tak bangun ni, tak bangun, tak semayang ni sebab dua. Yang pertama, dia tidur. Lepas buka puasa, dia tidur terus. Yang kedua, dia gunakan malam itu untuk buat perkara yang sia-sia. Kalau maksiat lagi teruk lah tu. Akhirnya dia terhalang untuk bangun ibadat malam tu. Maka dia terhalang untuk dapat kebaikan semuanya seluruh Ramadan. Hadis tu riwayat Imam Ibn Majah. Allah senang. Itu kita takut kita doa, ya Allah bagilah bangun tu, bangun. Dia kebiasaan untuk tubuh kita pesan, kalau malam kita rasa letih, galak kita tarawih, malam tu dia Lailatul Qadar tu. Lailatul Qadar ni dia besar, nur dia tu, cahaya tu macam seolah-olah elektrik tu buatan dia tinggi. Kalau mental tak mampu tahan, dia pecah. Buatan tinggi nak main dalam jiwa kita, hati kita nak masuk anugerah tu, kita tak larat. Soal macam mental lebih. Kalau pi juga kan ditukar diri kita yang baru. Soal macam mental baru tukar, yang sesuai dengan buatan yang tinggi ni. Perumpamaan tu. Kalau pi juga maksudnya Allah beri rahmat, Allah beri kekuatan untuk kita untuk menerima anugerah dia malam tu. Lailatul Qadar ni malam sangat istimewa. Allah senang. Malam yang Nabi sebut dalam hadis Imam Tirmizi tak salah, pada malam Lailatul Qadar kata Rasulullah, turunlah para malaikat, jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah pasir-pasir yang ada di dunia. Pasir atas dunia ni ada berapa banyak? Siapa boleh kira? Saintis pun tak kira saya rasa. Saintis pun pecah kepala dah kira. Cukup dikira kat negeri dia sudah, tak usah main negara kita. Pening kepala, pecah kepala dia. Nak kira pasir. Setiap butir pasir. Kira. Manusia tak tahu berapa banyak, Allah tahu berapa banyak Allah. Sebab Allah yang buat, dia tahu. Nabi sebut malaikat turun di bumi ini, jumlah mereka lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di bumi. Padat maksudnya, penuh dengan malaikat atas bumi ini. Dan mereka turun buat apa? Mereka pergi bertemu, berjumpa, join bersama dengan orang yang ibadat dalam tu. Di kebiasaan pengalaman Lailatul Qadar ni kita rasa memang rasa lain. Pengalaman masing-masing. Kadang cering bulu rumah, kadang rasa macam Allah senang. Dengar tu macam suam-suam, macam ada aura macam suam-suam. Dia kalau tinggal kita macam suam-suam, kerana malaikat banyak kita tu, malaikat ada kita tu. Suam-suam dia panggil. Suam tengok apa Tadi cuma buat Facebook lah, selfie, tinggal saya suam lah, malaikat dah sama saya lah, sudah tu. Itu masalah tu. Jadi suam-suam tu dia macam suam, macam malaikat. Allah senang. Bila kerohanian ataupun roh atau para malaikat ni, nur ni turun, maka bumi ni akan jadi macam pelik. Sebab kerohanian sangat kuat malam tu dan malaikat sangat banyak. Suatu kadang-kadang berlaku pada setengah orang benda pelik-pelik malam tu. Allah senang. Syekh Nasi, Syekh kita pernah cerita, dia cerita kat ramai orang dah ni. Dia kata malam tu malam 27 zaman lama dah. Dia tengah tidur dengan kelambu. Tiba-tiba daripada atas kelambu tu, dia tengah tidur, menitik susu dalam mulut dia. So, dia macam susu kata tu. Dia tengok, susu ni. Mana susu ni? Susu keluar daripada kelambu. Pelik lah. Bangun terus semayang, Allahu Akbar. Dapat dia Lailatul Qadar. Ya Allah senang amat.
Dan pengalaman-pengalaman ulama-ulama lain macam itulah, pelik-pelik ada. Tapi tak semua orang terbuka lah. Kalau dalam pelbagai riwayat tentang para sahabat ataupun tabi'in, dalam mereka mendapat Lailatul Qadar, ada seorang tabi'in, dia naik satu bot ataupun kapal, satu bahtera, musafir, itu bulan puasa. Malam tu malam 27 Ramadan. Dia tidur mimpi. Bila mimpi ni nak kena mandi lah. Mimpi apa semua nak kena mandi. Waktu tengah malam 27 Ramadan tu dia nak mandi, dia nak cebok air, dia nak mandi dalam kapal tu, takkan nak terjun dalam laut, bahaya. Waktu dia nak cedok air tu, dia tergelincang, dia jatuh dalam laut. Jatuh, dia tenggelam, dia telan air yang laut. Telan air laut malam tu, tawang, tak masin. Tawar, tak masin. Wih, tawar ni, tak masin langsung ni, pelik ni. Dia kaji balik pasal apa? Mana ni malam apa? 27 Ramadan. Lailatul Qadar kata dia. Dia semayang, perbanyakkan semayang malam tu. Ada seorang tabi'in juga tu salah, tabi'in dia diuji oleh Allah dengan satu penyakit sehingga mata dia buta. Allah SWT. Dia tunggu malam Lailatul Qadar untuk Allah pulihkan dia balik. Malam Lailatul Qadar dia doa. Dia saya Lailatul Qadar malam ni, ya Allah, pulihkanlah mata aku ya Allah. Malam Lailatul Qadar malam mustajab doa. Doa tidak akan ditolak. Allah SWT. Dan malaikat yang ramai itu akan aminkan doa kita. Dia doa, ya Allah, pulihkanlah mata aku. Lalu tu juga dia celak. Waktu tu juga dia celak. Celak. Masya Allah. Malam tu malam 27 juga. Ada seorang tu lumpuh dalam satu kitab. Saya tak buat kitab tu, ada tadi duduk raita. Duduk cari tadi, baru saya ingat duduk depan dashboard depan tu. Tak apalah, kita ingatlah kita duduk baca kitab tu. Ada satu orang pula, orang dulu sahabat soleh dulu, dia lumpuh. Malam tu kalau doa, ya Allah, pulihkanlah aku. Bangun terus. Itu martabat daripada kewalian mereka tu, keyakinan mereka tu sampai macam tu. Kita orang doa tapi boleh pulihkan dengan doa ya kan. Tak ada tu. Ya Allah boleh Allah ada, Allah boleh buat mudah bagi Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah lagi. Allah senang. Ada seorang ulama di Kedah, keturunan Al-Jarumi kata salah. Ulama besar di Kedah. Dia punya tu nenek moyang dia doa, ya Allah, malam Lailatul Qadar. Malam tu dapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar dapat, dia doa, ya Allah, jadikan 7 keturunan aku semuanya alim ulama. 7 keturunan semua alim ulama. Sampai ke 7 tu, lepas tu dia stop. Allah senang kan. Maksudnya bukti memang sungguh dia dapat malam mustajab malam tu. Allah senang kan. Macam-macam lah orang tengok macam-macam. Ada dia kata pokok tunduk. Memang ada riwayat, memang ada cerita tentang pokok tunduk. Tapi zaman dulu pokok bersujud. Allah tunjuk benda pelik ni sebenarnya kepada kekasih-kasih dia supaya kekasih dia faham. Dia perasan, tu kau dah apa ni? Semayang banyak untuk Allah beri anugerah kepada dia. Kekasih dia tunjuklah. Kita kalau Allah tunjuk, kita tak ibadat apa, kita selfie. Kita nak kamar tengok Facebook, Allah tak tunjuk kepada kita. Aulia dia tengok tu, Allah, Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Zikir la ilaha illallah, baca Quran. Sebab dia nampak benda pelik tu tanda dah. Terus dia hati dia terus dengan Allah. Orang ni kalau Allah tunjuk contoh dia pipi sungai, pijak-pijak sungai jadi keras ayam. Pilot ayam tak mesin, dia buat apa? Buat video. Saya berada di satu pantai. Masalah sekarang ni adalah bila saya dia buat konten tu. Mailah sama-sama kita mai ke sini, kita tengok apa semua, dia tengok view apa. Tu Allah tak tunjuk. Sebab larilah, tujuan dia akan lari. Maka kepelikan ataupun keluar biasaan Allah tunjuk pada orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT saja. Allah tahu dia buatkan bangun ibadat. Tapi kesimpulan yang saya boleh buat, Lailatul Qadar ni tanda dia ni bukanlah hanya di alam. Alam ni kadang tak ada tanda pun. Tanda Lailatul Qadar yang sebenar-benarnya adalah di hati kita. Hati rasa apa malam tu? Dia kalau malam tu Lailatul Qadar kita turun yang mata dia tak berhenti. Nabi sebut malam Lailatul Qadar malaikat Jibril akan turun. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Jibril turun, dia akan salam dengan orang yang ibadat malam tu, salam. Siapa disalami oleh malaikat Jibril, kata Rasulullah dalam hadis, air mata dia akan turun tanpa boleh henti. Nangis, perasaan Allah, perasaan dia habis hati ni. Seolah esok pagi tu dia orang baru. Allah senang. Jadi kita kena ada pengalaman Lailatul Qadar. Bukan pengalaman sembahyang tarawih bukan pengalaman sembahyang isyak tu. Pengalaman kerohanian tu hati tu. Bahasa hati tu. Hal-hal hati tu nak malam tu. Ada orang dia kata apa? Aku sembahyang tarawih tiap malam dapat Lailatul Qadar tu dia. Memang dapat pun. Tapi sekadar pahala yang zahir, pahala saja.
Kita malam tu bukan dekat nak dapat pahala gandaan tu, nak dekat dengan Allah malam tu, nak terbuka hijab hati kita ni. Sebab malam tu gandaan pahala, gandaan ibadat. Contoh Allah firman Al-Quran, laqad lailatul qadri khair min alf syahr. Segala cerita ni lagi lambat ni, cukup kita berhenti dekat ni. Laqad khalaqna lailatul qadri khair min alf syahr. Malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah firman dalam ayat ni lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tak kata 1000 bulan. Hadis Nabi, satu hari Nabi cerita kat sahabat, wahai sahabatku, dulu Bani Israel ada seorang dia pergi jihad jalan Allah 83 tahun ataupun 1000 bulan. Sahabat kagum, kami umur pendek saja, macam mana nak pergi 83 tahun jihad jalan Allah? Turun wahyu pada Nabi SAW. Allah bagi pada umat Nabi lebih baik pada umat terdahulu. Apa dia? Lailatul Qadar. Tak payah hidup 83 tahun satu malam ibadat, diganda macam ibadat dan hidup 83 tahun. Tetapi lebih istimewa, Allah bagi lebih baik lagi daripada umat terdahulu. Yang pertama, lebih baik yang kita dapat apa? Satu malam cukup. Yang kedua, yang istimewa yang Allah bagi bukan hanya gandaan 1000 bulan, lebih banyak daripada 1000 bulan. Dalil apa? Ya Quran, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Allah tak kata 1000 bulan, Allah tak lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik maksudnya apa? Lebih banyak. Jadi ditafsirkan oleh ulama-ulama. Khususnya di Yaman lah kita ngaji dulu, ulama tafsir ayat ni. Ada ulama mengatakan 1000 bulan saja, 83 tahun saja. Tak apalah, itu pandangan. Tapi lebih tepat dengan kalimah-kalimah ayat-ayat Allah ni, Quran ni, lebih banyak dinamakan setakat 1000 bulan. Lebih banyak. Kalau 1000 bulan banyak dah, 100 banyak dah. Ulama-ulama sufi dia kata apa? Malam tu Allah akan cahayakan hati kita macam kita ibadat 1000 bulan atau lebih daripada 1000 bulan. Agak kalau cahaya dapat macam tu, agak perasaan kita dengan Allah macam mana? Okey, cara kita benda dah faham. Kita ibadat setiap hari ni. Contoh seminggu kita ibadat. Pada seminggu, tempuh zikir seminggu. Hati kita macam mana? Dia akan ada perubahan. Lain sejuk, lain dia lembut, lain sebut nama Allah macam nak menangis. Tu seminggu tu zikir ibadat. Satu malam saja kita ibadat macam kita ibadat 1000 bulan, itu 83 tahun ataupun lebih. Allah kata lebih. Bayangkan semalam tu Allah limpahkan cahayanya, berkatnya, seolah kita dah dapat cahaya yang kita ibadat dalam 3 tahun ataupun lebih. Bayangkan perasaan macam mana malam tu. Satu kalau dapat itu Quran ni, mata memang tak ditahan. Nangis, lain malam tu, lain tu. Saya pernah tengok guru saya malam tu Qadar. Pernah tengok dia. Lain sungguh, memang lain. Muka lain, mayang lain. Lain dia jadi macam orang lain. Sebab dia tak nak tahan apa yang Allah bilang tu. Dia jadi macam lain. Tu Lailatul Qadar. Maka untuk dapat Lailatul Qadar juga, yang ketiga, doa yang ketiga, tiap-tiap malam ni kena ada satu time duduk seorang-seorang, khulwah dia panggil, khulwah. Allah sesenang. Khulwah ni apa? Tinggalkan semua orang, duduk seorang-seorang. Handphone pun tak pergi. Kita balik lagi, kita buat tempat khulwah kita di rumah. Setiap wali Allah ada tempat khulwah dia. Al-Imam Al-Idrus yang buat masjid Idrus tu, tempat khulwah dia buat contoh ni masjid dia, masjid kecil saja. Orang minujah pasal dia tengok minujah. Masjid Idrus ni dia kecil saja. Kita masuk masjid. Ini masjid. Dalam masjid tu dia ada satu macam masuk bawah tanah. Ada tangga. Dia buat bawah tanah. Dia kuat bawah tanah, dia buat semen elok lah. Dalam tu dia ibadat kepada Allah. Syekh Bakar bin Salim masjid juga. Dia buat atas masjid. Contoh ni masjid depan tu, atas tu. Dia buat kecil tempat ibadat kepada Allah. Setiap awliya ada tempat khulwah dia. Ada tempat dia khaskan waktu tu dengan Allah. Rasulullah pun di rumah dia ada tempat. Rasulullah ibadat pada Allah SWT. Jadi paling kurang 5 minit. Tiap malam duduk seorang-seorang. Sifat, munajat, muhasabah. Boleh menangis. Nikmat tu menangis. Seorang-seorang menangis tu. Nikmat tu. Kalau 5 minit ni kita buat Allah terima, akan di 10 minit. Akan di setengah jam, akan di sejam. Kalau Allah terima apa yang kita buat, kita ikhlas sungguh-sungguh nak balik pada Allah, nak kenal Allah. Allah tambah lagi kenikmatan tu, kita boleh duduk lama. Tapi mestilah kunci bilik, jangan ada terganggu yang lain. Abang juga suami kita, abang bagi sayang nak zikir 5 minit, 10 minit ke. Jadi kita kunci bilik kita, tidur luang ke, tutup TV, tutup semua, tutup pintu semua, bersunyi-sunyi dia panggil. Time rahsia kita, time yang kita kena rahsia, jangan cerita orang tu. Kita dapat apa waktu tu, jangan cerita orang. Itu hak rahsia punya. Kalau kita cerita ke orang ni, takut hilang apa yang Allah bagi tu. Hak tu kita dapat apa waktu tu, rahsia. Yang ini sangat mujarab untuk bersihkan hati untuk mendapat Lailatul Qadar yang khusus.
Kalau main tarawih dia panggil umum tu. Itu kada umum. Duk seorang-seorang tumpukan hati pada Allah. Itu kada khusus dapat. Terbuka hijab mengenai Allah malam tu. Betul-betul hati terbuka. Jadi buatlah apa-apa malam pun, dan jangan lupa di antara amalan sunnahnya adalah mandi setiap malam, malam-malam Ramadan. Setiap malam Ramadan mandi. Tak kira muslimat atau muslimin. Kalau buka puasa tu mandi. Sebelum datang tarawih mandi, sunat mandi. Saya dituntut bagi nak sembahyang tarawih, nak main sembahyang tarawih, mandi dulu. Mandi sunat malam Ramadan. Kalaupun dia tidak mau pergi sembahyang tarawih sekalipun, dia pergi kerja contoh, shift malam. Sunat juga dia sembahyang, dia sunat juga dia mandi malam Ramadan. Allah senang. Dia macam sembahyang raya, macam hari raya. Hari raya ni sunat mandi raya, tak kira siapa saya walaupun tak mau pergi sembahyang raya. Macam tu juga malam Ramadan sunat bagi semua orang walaupun tak mau pergi sembahyang tarawih. Afdalnya sebelum pergi sembahyang tarawih. Tak boleh pergi sebelum sembahyang tarawih, ke 12 lagi, ke 11 ke, ke 3 ke, ke 5 ke, 5.30 ke. Sebagaimana ada malam tu mandi. Sunnah Rasulullah SAW. Allah senang untuk kita dapat barakah yang lebih dengan kesegaran badan kita bila mandi. Ini sempurna maksudnya ibadat kita pada Allah. Dan jangan lupa juga perbanyakkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau saya jumpa di Lailatul Qadar saya nak buat apa? Buat apa? Allah senang. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah yang mafhumnya, bacalah kamu banyak-banyak, Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, semuanya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Al-afu dengan al-ghafur lain. Al-afu ni apa? Fa'fu, al-ghafur, al-afu. Afu ni sifat Allah yang maha pemaaf. Kalau al-ghafur kita minta ighfirli ya ghafur. Fa'fu anni itu lain. Kalimat dia lain. Kami minta ighfirli ya ghafur. Allah hapuskan dosa kita, tapi catatan rekod buruk kita, kita buat dosa tu masih kekal lagi. Dia akan dibentangkan nanti di akhirat. Cuma Allah kata, aku dah ampun engkau. Ada catatan tapi Allah kata, aku ampun engkau dah. Kalau al-afu fa'fu anni tuhibbul afwa, yang ni Allah hapus dosa kita, Allah hapus catatan buruk kita. Catatan tak ada, dosa pun tak ada. Maka banyakkan hak tu tiap-tiap malam. Khususnya kita rasa Lailatul Qadar malam ni, Allah innaka afuwun tuhibbul afwa, banyak-banyak. Kalau nak mudah kita baca tarim doa ajak, orang tarim ajak lah, ulama tarim ajak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang 3 kali. Tu ulang 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita semua dah tahu kan tu. Video apa semua dah. Paling kurang kita buat lagu tu seorang. Jadi Allah senang amat banyakkan. Itu malam yang istimewa, malam yang sangat besar, malam yang sangat agung. Mudah-mudahan kita dapat bangun malam tu. Siapa dapat malam tu, dia dapat kebaikan semuanya. Siapa terhalang untuk bangun malam tu, dia tidak dapat kebaikan apa pun. Tapi kalau macam apa muslimat yang tak boleh sembahyang, macam mana Lailatul Qadar? Boleh juga keluar zikir, selawat kepada Nabi, doa. Tak apa, boleh, tak haram. Doa yang banyak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun tidak ada wudu. Allah senang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa dengan ucapan ya Allah. Lailatul Qadar. Yang boleh sembahyang. Kata orang sembahyang, baca Quran atau munajat, apa saja. Tetapi ada pandangan Imam Hasan Al-Basri, atau salah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan malam Lailatul Qadar aku lebih suka banyakkan doa daripada banyakkan ibadat. So malam tu malam doa, bukan malam ibadat. Sembahyang banyak-banyak. Itu pelang mustajab dia panggil. Itu pandangan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kalau malam tu Lailatul Qadar, dia sembahyang sikit Itu kalau dia biasa sembahyang 1 rakaat, dia sembahyang dalam 20, 10 kan tu. Lepas tu dia doa sampai subuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu malam doa. Malam mustajab apa saja doa kita. Allah senang amat. Tapi kena ada juga ibadat lah, solat apa semua, Quran kena ada, buat sekat mampu lah. Yang nak lebihkan doa. Malam tu malam doa. Tu kata Imam Hasan Basri. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allah ila mudah. Wala tawallina sawa wala tajma khafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala rabbina fil akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maaf ni panjang sangat ni kuliah. Dah ada puasa, panjang pula kuliah lah. Kesian. Senang. Saya tak apa, kita angkat semua apa jemaah-jemaah lah. Doa banyak-banyak. Ada soalan? Okey, pandangan Imam Nawawi rahimahullah taala tidak makruh sugi
walaupun selepas zuhur. Kalau pandangan ulama yang lain, sunat sugi sebelum zuhur, maksudnya subuh, pagi, ke 8, ke 9 semua sunat. Masuk saya zuhur, lepas zuhur tu dah tak sunat dah, makruh. Kata Imam Nawawi pula, bukanlah pandangan mu'tamad, tapi ada pandangan Imam Nawawi. Pandangan ni kuat juga, dipegang oleh banyak ulama. Imam Nawawi kata tak makruh, tetap sunat sugi lah. Kalau Habib Umar di Talim, Habib Umar kita tengok cara dia amal. Habib Umar kalau pagi-pagi dia sugi kuat. Sebab itu ulama ada pandangan yang mengatakan boleh. Lepas zuhur ada khilaf. Maka Habib Umar kalau sembahyang zuhur atau sembahyang asar, dia akan sugi pelan, tak macam selalu. Pelan tu maksudnya apa? Nak meraihkan pandangan Imam Nawawi dan nak meraihkan pandangan kata makruh, tak sunat, pelan-pelan. Secara tadi mengamalkan mazhab, dia raihkan itu, raihkan ini. Pandai dia mengamalkan mazhab. Macam bagi salam dalam sembahyang apa, Allah senang, sembahyang apa? Sembahyang jenazah lah. Kalau ikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sunat tambah warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, kita nak bagi salam yang ada panggil sembahyang apa jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi, sunat tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunat tambah itu jenazah. Kalau ikut Syekh Ramli, dia kata tak sunat. Tak sunat. Maka Kota Tarim amal pandangan Al-Imam Ibn Hajar, tapi diseluruhkan apa yang mereka amal tu untuk menaikkan Syekh Ramli juga, pandangan Imam Masak. Buat macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca juga pelan, perhatikan. Pandai orang tadi pandai, orang tadi pandai. Dia tidak makruh, silakan nak panggil pandangan Nawawi, sugilah walaupun sampai petang sekalipun. Cuma kalau pakai bulu gigi, kalau pakai dia panggil Colgate ataupun yang tu lah yang kita duk buah tu, tak kira lah jenama apa pun, itu memang makruh, confirm makruh. Dia makruh itu lah. Itu ada pandangan dalam ulama-ulama kita mengatakan makruh. Kalau kita nak pakai bulu gigi tu boleh, tak payah buah ubat. Kalau nak buah, boleh buah sebelum subuh. Kalau nak pakai juga tidaklah batal puasa, tapi tidak makruh. Kalau kita rasa dalam mulut kita macam pedas-pedas ataupun angin macam sejuk sebab kita buah tu, batal puasa kita telan air elok yang ada angin, tak batal. Tapi batal kalau ada ain dia maksudnya yang putih tu, kita telan pun batal. Kalau ain dia ada keluar semua, hanya rasa-rasa gitu ya, hanya ada bekas-bekas rasa, tapi tidak batal. Sebab ain dia tak ada, cuma ada bekas-bekas saja. Bekas-bekas dia panggil apa, mungkin angin dia mungkin macam bau dia sikit, tapi angin benda tak ada. Itu masalahnya. Tiap rakaat. Maksudnya tiap rakaat. Sana saya suruh mereka lah, geng terawih yang saya tu di darsa tu, saya suruh semua mereka. Kita tak suki kita di sini ke, kalau muslimat saya tak pasti tak di mana, tak di poket ke, tak di mana yang boleh lah. Okey, kita nak bangun sembahyang lagi 2 rakaat. Suki dulu. Sikit je. Sikit tu. Oh, Allahu Akbar. Rakaat seterusnya, bangun lagi. Allahu Akbar. Sikit je. Tapi 70 kali ganda Allah kadang-kadang sembahyang tu. Sikit tak banyak pun, sikit mudah saja. Jadi tiap semayang maksudnya, bukan sekali saja, tiap semayang 2 rakaat, buat 2 rakaat sampai witir, sampai 1 rakaat witir pun kita buat. Itu sugihan tu. Lagi soalan? Lagi soalan apa tak? Tak. Allah Alam. Jemput semua kemuliaan insya-Allah pagi Isnin. InsyaAllah walaupun tak cuti, mungkin orang tak cuti lah, orang kerja kan, tapi tak apalah. Ibadat ni dia tak kira waktu cuti, tu jauh boleh ibadat juga insyaAllah. Jadi kalau tak boleh main awal, K4 boleh main K4.5, K5. Jadi akan ada kemuliaan hari pagi Isnin, K4 pagi insyaAllah kita buat di Sunatul Mustafa Madrasah, di Sunatul Mustafa. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan insyaAllah aku akan main lah, munajat pada Allah SWT. Allah Allah.